Bergurau senda dan gelak ketawa sememangnya menjadi fitrah manusia. Ini kerana tidak ada manusia yang suka pada kesedihan, tambahan pula di dalam sesebuah perkahwinan. Ianya dapat melahirkan rasa gembira, menghiburkan dan menjalankan keakraban apabila mempunyai pasangan yang kelakar. Jika ditanya pada kebanyakan pasangan, pasti ramai yang suka memiliki pasangan yang kelakar. Individu yang kelakar dapat memberi tanggapan bahawa mereka bukanlah seseorang yang membosankan, ceria dan pandai mengurus masalah tanpa merisaukan atau membebankan orang lain. Oleh itu wajarlah ramai wanita lebih menyukai lelaki yang kelakar kerana mereka juga dilihat lebih pandai menangani situasi sosial, terutamanya dalam suasana yang kekok. Justru dapat kita lihat memiliki pasangan yang kelakar dan dengan adanya gelak ketawa dalam kehidupan rumah tangga mampu membuatkan hubungan pasangan suami isteri menjadi lebih bahagia dan bertambah akrab. Namun dalam sesebuah perkahwinan, bukan semua benda boleh dijadikan gurauan dan setiap individu juga perlu tahu untuk membezakan antara gurauan dan perkara yang serius dalam kehidupan. Selain itu, bergurau senda tidak boleh dilakukan setiap masa dan perlu kena dengan cara dan tempatnya agar tidak menyakiti pasangan dengan gurauan. Kalau penonton nak tahu, masa kita siarkan laporan tu tadi, kawan saya kat sebelah ni cakap, dengar report pun dah kelakar. Saya tak tahu apa yang dia suka dan gembira sangat. Ini kita nak kongsikan bersama dengan anda penonton tentang topik kita hari ini, iaitu tentang pasanganku kelakar. Ada orang yang memang suka pasangannya kelakar, contohnya seperti Fatin. Tetapi mungkin ada juga yang lebih gemar ataupun memilih untuk pasangannya yang lebih matang ataupun serius. Itu Fiza. Tetapi saya rasa kadang-kadang ada suntikan kelakar, sikit lah. Sikit tu macam betul lah, dia menceriakan lagi hubungan, betul tak? Betul. Sebab apa kan, kita setiap hari kita keluar bekerja, kita kadang-kadang ada tekanan kerja dan sebagainya, anak dan sebagainya. Itulah sebenarnya membuatkan ada, orang kata, warna-warni sikit dalam kehidupan rumah tangga tu. Okey, saya pun gelak sekarang ni. Tapi kita bukan kami orangnya untuk berkongsi tentang topik pada hari ini. Kita bersama dengan pasangan ini yang ini betul-betul kelakar. Romantis, kelakar. Sebenarnya isterinya juga pun kelakar tau. Kita bersama dengan Achong dan juga Maria dalam talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, ceria nampak kedua-duanya. Dan kita juga bersama dengan Encik Roslan Hanafian, dah lama tak bersama dengan kita. Selamat tengah hari Cik Roslan, apa khabar? Sihat Cik Roslan? Saya Alhamdulillah sihat. Ceria anda semua di studio hari ini. Alhamdulillah. Ceria. Okey. Acong lagi ceria. Itulah. saya awal-awal lagi dah terhibur dah dengan Achong. Okey, kita teruslah tanya kepada Achong sendiri kan. Berkenaan dengan pasanganku kelakar. Sebenarnya Achong mempunyai ataupun membawa personaliti kelakar setiap hari ataupun ada juga kadang-kadang yang Achong serius. Cuba kongsikan. Kalau kat rumah saya perangai memang macam ni lah, happy go lucky lah. Cuma bila bab-bab kerja tu kadang saya serius lah sebab wife saya dia manage saya, jadual semua untuk saya punya kerja semua dia jaga. So kadang-kadang bila bab benda tu yang kadang-kadang saya serius juga lah. Okey. Tapi saya rasa soalan ni lebih kepada Maria kan. Betul? Mungkin Maria boleh kongsikanlah sebab kita di luar ni melihat Achong ni perwatakannya kelakar, happy go lucky. Tetapi sebenarnya yang orang tak tahu sisi lain Achong ni. Dia memang seorang yang kelakar setiap masa ke ataupun sebenarnya dia garang ataupun serius Maria juga? Maria je tahu. Ya betul. Yang saya dah bagi 300 tadi. Ada kebocoran ni. Habis-habis kat sini lah. Okey, Achong ni kalau semua kenal, dia macam naturally kelakar lah sebenarnya dia ni. Tapi bila dengan isteri, dia biasa je. Tak kelakar sangat dan taklah serius sangat. Come on Achong. Macam tu. Kejap. Tapi sebab dengan isteri kan dia ada batas tu kan. Nanti dia terlebih kelakar kan, isteri bosan pula kan. Okey. Hari-hari nak layan kelakar je, betul tak? Tapi Maria rasa itu sebab kelakar punya level tu dah bukan tahap Maria dah. Sebab hari-hari dah kelakar. Sebab sekarang ni dah bertukar. Maria pula yang jangkit dia punya kelakar. So sekarang ni Maria yang buat dia gelak. Macam tu. Terbalik. Okey, itulah Dia lagi kelakar pada saya. betul lah ni. Jadi itulah orang kata hubungan suami isteri ni dia sebenarnya antara untuk melengkapi. Cik Roslan mungkin boleh kongsikan kepada kita penonton ni kan. Macam apa yang dikongsikan oleh Maria dengan Achong ni. Mungkin ramai orang melihat pelawak ini, mereka ni bukan saja seorang yang kelakar, tapi mereka beranggapan mereka di rumah pun kelakar. Tapi dalam konteks hubungan rumah tangga ni sebenarnya kan Cik Roslan,
boleh ke kita kelakar sepanjang masa ataupun kelakar tu kena ada adabnya, tempatnya dan mengikut situasi tertentu, Cik Roslan? Baik, terima kasih Fiza, soalan yang sangat menarik. Terima kasih penonton TV3 wanita hari ini yang terus setia di kaca TV. Baik, bila kita cerita tentang kelakar ni, sebelum kita start ni tadi pun, saya tengok muka Acong saya dah gelak dah. Sebab saya pernah ada pengalaman satu set dengan dia dulu yang dia bagi saya pengalaman ketawa free. Okey, sebab dia profesional, bab tu. Dan Acong ni pun, orang-orang macam dia tak cakap pun kita tengok dia dah gelak dah. Tapi dalam konteks kita kata pasangan kru kelakar adalah kita cerita tentang bila kita dalam situasi yang kelakar bukan buat-buat. Kelakar bukan buat-buat. Maknanya, dia ada dalam satu situasi yang macam serba spontan. Kadang-kadang you tanya satu soalan, dia jawab lain, betul dah jadi satu benda yang kelakar. Contoh macam tu. Tapi ada setengah orang juga, bila you tanya satu soalan, bila dia bagi jawapan lain, you pula jadi panas hati pula. Jadi panas darah dan sebagainya. Tetapi, bila kita sudah saling mengenali pasangan kita, kita tahu soalan mana nak kena jawab dengan boleh jawab dengan kelakar, soalan mana nak kena jawab dengan serius, soalan yang macam mana yang kita boleh macam kita biar benda tu awang-awang tak jawab pun. Dia ada fikir balik, dia nak jawab ya ke tidak ni. Contoh macam tu. Sebab lagi-lagi lah macam sekarang ni kan, kita work from home kan, kita hampir melihat pasangan kita hampir setiap masa. Kalau tak, kita kehilangan dia dalam 8 jam, 12 jam baru dia balik rumah dan sebagainya. Hari ni dia betul-betul depan kita. Jadi sama ada dia ni watak dia memang macam dia dekat luar ke, atau rumah dia pun macam tu. Yang ini, dia boleh verify. Betul lah macam Maria cakap tadi. Okay? Sekarang ni jangkitan positif saya rasa berjangkit pada Maria. Untuk membuat Acong terhibur. Contoh macam tu. Kan? Sebab Acong di luar, orang memang kenal dia. Penyanyi, tapi dalam masa ni dia boleh melawak. Melawak yang kadang-kadang cakap 2-3 patah je. Tapi yang dengar tu, ya Allah, hebat Acong. Kan? Dia punya aura tu. Macam kita cerita pasal aura sikit. So, maknanya dekat sini, kita nak beritahu bahawa bila kita mengharapkan pasangan kelakar, bukanlah pasangan tu buat lawak. Tak. Dan dia bukan mengharapkan ataupun dia beritahu pada pasangan, awak dengar saya nak buat kelakar ni. Pun bukan macam tu. Dia benda tu lebih sangat spontan, secara natural, topik-topik yang kita tak jangka dan jawapan-jawapan yang kita tak duga. Saya bagi satu contoh. Katalah rumah saya dia masak bubur kacang. Dia masak bubur kacang, dia call saya dekat office. Dia kata, saya dah buat masak bubur kacang. Saya tanya satu soalan. Dia kata, nak beli roti tak? Dia tak jawab nak beli atau tidak. Dia kata, saya tak buat roti. Nampak tak jawapan dia? Dia tak jawab secara terus, tapi you faham. Tapi jawapan macam tu bagi you rasa lega, kelakar, seronok dan sebagainya. So maknanya kelakar ni adalah lebih kelakar yang spontan, yang menggembirakan pasangan dan ringan dia punya naratif dia, bukan yang berat. Okey. Tapi apa yang dikongsikan Cik Roslan tadi tu, kalau kita nak menjawab pun kena ada keadaan jugalah. Kadang-kadang kita tengah stres kan, jawapan tu jadi macam nanti itu jadi punca-punca daripada kelakar jadi bergaduh pula. Ataupun macam Maria dan Acong sendiri boleh kongsikan. Kalau tadi Maria kongsikan dah terpalit perangai Acong yang kelakar tu dekat Maria kan. Adakah itu antara salah satu kesan bila kita mempunyai pasangan yang kelakar ni? Rasanya yelah, sebab hari-hari dengan dia, dulu saya ni tak adalah kelakar, macam quite serius jugalah kan. Tapi bila dah hari-hari dengan dia, sampai saya pun dah tahu macam mana nak bagi punchline dekat dia balik. So saya balas balik. Dia tak boleh main-main dengan saya sekarang. Punchline. Tapi Maria nak tanya satu soalan. Adakah sebenarnya faktor kelakar yang ada pada diri Acong ini juga antara menjadi faktor Maria jatuh cinta kepada Acong? Saya jatuh cinta sebab suara dia kot. Lagi satu, senang nak macam chemistry. Lepas tu saya tak boring dengan dia. Sebab kalau macam terlampau kontrol, terlampau nak tunjuk I macho, pun bosan juga macam tu. Jadi dia natural. Ada kadang-kadang dia serius, kadang-kadang dia kelakar. Tapi banyak kelakar lagi lah daripada serius. Okey, Acong memang tahulah kan Maria jatuh cinta kerana suara Acong. Nyanyi sikit lagu yang buat Maria jatuh cinta tu. Hari Jumaat ni elok kita belanja kawan-kawan. Lagu yang buat dia jatuh cinta dengan saya bawa ada pergi karaoke. Masa dating dulu, pergi karaoke. Pergi karaoke? Pakai cenduk-cenduk? Muka Acong merah dah. Saya pasang karaoke lagu Sweet Child. Sebab masa kita orang pernah jumpa dulu, masa tu dia sekolah lagi. Saya mempromosikan album Tinggal Saya Tinggal Pujaan. So bila saya pasang, inilah lagu yang saya nak minta tolong awak jual kaset, jual CD macam tu. Ingat tak saya nyanyi?
kenangan yang lama menjelma, ingatanku pada Menyala. Okey. Memang okey. Alhamdulillah. Kita di studio dan saya kira penonton-penonton juga terhibur. Rasa memang kelakar walaupun sebenarnya benda yang dikongsikan ni serius. Tetapi kita pakai mask. Kita rasa mask ni memang banyak membantu menyorokkan reaksi wajah kita. Okey, kita sebenarnya Ada orang first date biasa bawa girlfriend tempat best-best. Dia bawa makan celup-celup dekat saya kat tepi jalan tu. Tapi tak apa, sedap. Steamboat. orang kata ni lah cinta sejati kan. Okey, Cik Roslan, banyak kita nak tanyakan juga kepada Cik Roslan ni. Tapi Fatin, Kita nak bawa perhatian penonton kita untuk saksikan satu perkongsian VT TikTok ini. silakan. Buat apa ni? Ni buat hal dia ni. Nak pergi mana? Ha? Parat lagi. Nak pergi mana? Ha? Ni buat hal lah. Tengok buat kerja sibuk terbang. Ya Allah. Dah lah. Yang Ha? betul ke tak nak saya temani pergi fisio? Fisio tak payah. Betul? Sebab kalau fisio memang sebenarnya awak tak boleh pergi pun. Kenapa? Sebab kat bilik fisio tu memang dah ada notis dah. Saya pasal di mana tu letak pintu tu. Dia tulis tu, sila tinggalkan barang-barang berharga. Okey, yang last tu punchline. Saya suka. Okey. Oh, kena. Okey, tapi saya rasa kan yang first tu saya tak pasti dia memang lawak daripada sejak kahwin ataupun sebab PKP jadi lawak. Banyak idea kreativiti waktu PKP. Itu topik kita Sabtu ni. Idea kreatif waktu PKP. Okey, Fatin boleh tanya soalan ke? Boleh. Okey, kalau kita bercakap mengenai pasangan kulawak ni sebenarnya bukan dia memberi kesan kepada pasangan saja. Sebenarnya kalau dalam rumah tu kita ada anak-anak kan. Anak-anak pun pastinya tak naklah ibu bapa serius je tak. Tapi sebenarnya adalah kelebihan juga mempunyai pasangan yang lawak ni sebab dia boleh layan anak-anak. Betul tak? Betul. Kalau Acong sendiri macam mana? Semua dia cakap anak akan gelak. Saya tak, kadang-kadang saya tak pernah cakap. Bagi reaction muka je dia dah gelak. Okey, itu Acong dan Maria. Tapi Cik Roslan, mungkin Cik Roslan boleh kongsikanlah juga apa yang Fatin kongsikan tadi. Ia memberi satu mungkin ruang ataupun situasi yang berbeza juga untuk anak-anak. Tetapi kadang-kadang dalam kita nak mendidik anak-anak ni, kita perlu juga tahu perlu ada serius, perlu ada lawaknya, dan kadang-kadang lawak ni perlu kena pada masanya, takut anak kita nanti dia tak tahu mana perkara yang perlu diambil serius ataupun mana pula perkara yang boleh dijadikan gurauan. Cik Roslan, silakan. Baik, sebagai seorang ayah, kadang-kadang kita kena tahu dekat mana kita nak melawak, kita macam mana kita nak apa, especially bila kita ada isteri, ada anak dekat rumah. Kadang-kadang yang punca lawak tu anak kita. Anak kita contohnya kan. Tapi macam mana lawak yang sama dia boleh jangkit kat mak dia dengan ayah dia. The whole family boleh share lawak tu. Macam saya cakap tadi, lawak-lawak ataupun gurauan dekat rumah ni bukan kita rancang nak jadikan lawak, tak. Tapi sebab contoh kita suruh anak kita yang kecil pergi kedai, beli barang. Saya cakap dengan dia, kita nak buat, mak dia nak masak sup tulang. So beli tulang yang ada daging sikit. Beli tulang daging sikit. Maksudnya beli tulang, beli daging sikit, campurkan nanti dia jadi sup tulang. Dia pergi cari tulang yang betul-betul sikit dia ada daging kat situ. Dia bawa balik. Masa dia nak bayar, tuan kedai dia tak nak terima duit dia. Tapi tak apalah, biarlah budak ni balik dulu. And fair enough, lepas 5 minit mak dia pula pergi kedai.
So maknanya bukan saya minta benda mana tulang yang ada daging banyak lah untuk nak buat sup, bukan seketul tu. Kemudian bila kita kata kita beli daun bawang, dia cari bawang yang dah ada tumbuh daun ni untuk jadi daun bawang. So benda-benda macam ni walaupun dia dah berlaku katalah 2-3 tahun yang lepas, bila cerita balik hari ni di satu gurauan, saya isi keluarga. Saya isi keluarga. Kau ingat tak dulu kau pergi kedai, kau beli mak suruh beli lain, kau beli lain, benda-benda macam tu kan. So benda-benda macam ni Fiza, Fatin, Acong kan, sangat menceriakan suasana. Dan especially macam saya di usia purba ini dah 50-an kan. So bila usia-usia macam ni, bila kita tenang balik anak-anak membesar dan sebagainya dengan peristiwa seperti itu, dia akan membangkitkan rasa ceria dalam keluarga. Dalam keluarga mana abang dia pun ingat peristiwa tu, akak dia pun ingat peristiwa, dan dia merakam gambar pula pasal peristiwa tu. So maknanya korang tak boleh nak tipu kita orang nanti bila korang dah besar, besok kau dah ada anak dan sebagainya, ini dulu pernah kau buat dulu. Ada bahan bukti. So benda-benda macam tu kan, benda-benda macam tu bukan dirancang, tapi macam mana pelaksanaan arahan oleh seorang ibu pada anak yang menimbulkan suasana ceria pada satu sisi keluarga. So maknanya di sini kalau dekat rumah anak-anak lebih senang untuk berbicara bersantai dengan ibu dia berbandingkan ayah dia. Ayah dia macam biasalah kadang karakter tu ni sikit, tapi dia tahu nak masuk dekat mana. Itu penting ya. You tahu nak masuk dekat mana untuk menceriakan lagi suasana tu, dan you tak nampak sebagai terlalu serius sebenarnya. Tapi you tahu bila nak masuk, sebab kadang-kadang bila kita buat kerja dengan laptop dan sebagainya, kita pasang telinga apa anak kita bualkan dengan mak dia. Apa yang anak dia orang mak dia nak beritahu pasal apa. Kita pasang telinga je. So bila kita rasa kita sesuai masuk, kita masuk. Kan? Sebab kadang-kadang kita jangan bila kita masuk nanti orang istilahkan menyibuk pula ayah kau ni. Contoh. Cik Roslan, kawan saya di studio ni, rakan siaran saya ni, dia #mudah terhibur. Saya Cik Roslan. memang tak boleh. Daripada apa yang Acong, Maria dan juga Cik Roslan kongsikan, dia tak henti-henti bergelak. Apa yang mencuit hati anda, Fatin? Tak ada. Apa yang dikongsikan, saya relate balik apa yang Cik Roslan kongsikan tu. Waktu saya kecil pun dia cakap benda-benda, tapi tak payahlah cerita aib okay. Nanti kita korek kemudian Okay, mungkin Acong dan juga Maria boleh kongsikanlah juga. Walaupun dalam lawak-lawak ni kadang-kadang orang cakap orang yang gemar menghiburkan orang ni kadang-kadang dalam hatinya tersimpan juga kesedihannya disorokkan. Betul. Kemarahannya dipendam. Acong angguk tu. Jadi macam mana sebenarnya Acong sendiri kan melihat menjadi pelawak ni, ataupun bila orang cakap pasanganku kaki lawak ni, orang sentiasa nak letakkan Acong kena sentiasa hiburkan orang. Kalau nampak Acong kena gembirakan orang. Tapi hakikatnya Acong, macam mana Acong ni sebenarnya nak bawa karakter dia di personality Acong tu dekat rumah dan juga dekat luar? Sebenarnya saya memang seorang yang macam Fiza cakap tu, bila kita ada masalah ke apa, tapi at the same time juga kita dekat luar, bersama dengan kawan-kawan ke apa kan, saya tak tunjukkan saya ada masalah. Saya akan make sure yang saya dapat kawan-kawan tu, kawan-kawan tu sentiasa happy dengan saya. Saya memang kalau ada masalah saya akan simpan. So paling kuat pun saya akan cerita masalah dengan wife saya. Jadi inilah dia yang lagi banyak memahami lah. Jadi ni yang kadang-kadang orang tak faham kan, Fatin? Tapi kan Acong, saya nak tahu juga Maria lah, kita tanya Maria teruslah berkenaan dengan Acong kan. Kalau orang yang happy go lucky, yang ceria ni sebenarnya ada juga, kalau macam Fiza cakap, ada tersimpan pendam dan sebagainya. Tapi dalam tempoh berdiam ataupun bersendiri itu, Maria sendiri mungkin akan dapat impak yang sangat besar sebab dia bukan diri dia. Dia dah biasa gelak-gelak, ketawa kan, tiba-tiba dia senyap, tiba-tiba dia masam. Macam mana tu, Maria? Betul, bila macam kalau tiba-tiba kan macam pagi bangun tidur, lepas tu saya dah kejut dia semua, dia diam tak bercakap. Dah makan pun diam. Rasa juga aku buat salah apa hari ni sampai dia tak nak cakap dia rasa macam pelik. Selalu elok je. Jadi kita pun macam susah hati, kenapa aku buat salah? Apa aku salah cakap ke? Yelah, kadang-kadang kita biasalah tak perasan kan, kita cakap dia terasa hati ke apa kan. Lepas tu macam tak apalah, kita pun diam sampai petang, diam lagi, kenapa Lepas tu kita try lah communicate, carilah jalan, macam tanya nak makan apa nak masak apa malam ni, cuba orang kata apa, yes, break the ice, buat communication supaya tak apalah, dia tak nak marah pun marah lah, aku tanyalah nak makan apa ke, masak apa ke, janji dia nak cakap dengan kita. Macam tu lah. Acong nak tanya juga, kalau Acong sesekali marah tu marah yang memang marah ke ataupun memang boleh dikawal? Sebab setengah orang ni dia kelakar-kelakar, dia boleh pendam, tapi sekali dia orang kata apa, pecah, dia jadi meletup. Terima kasih penerbit. Dia tak marah, tapi sekali dia marah,
satu jiran semua keluar. Apa? Tapi bukan tengah berlakon Kak ni betul ke? Ni betul ke gurau-gurau ni? Tak ada lah. Saya kalau marah, saya akan cakap dengan wife saya, saya marah pasal apa. Okey. So biar dia faham. Okey. Daripada dia main teka-teka, kadang-kadang ada masalah juga. Kadang-kadang bila saya diam tu, sebenarnya saya nak cakap, yang sudahlah masak, jangan masak lagi sebenarnya. Lagi makan aja. Jadi macam tu lah. Tu yang saya diam sebenarnya. Okey. Dia masak lagi. Dia buat apa lagi kat dapur tu. Makan lagi. Ya Allah. Okey, yang itu jangan marah. Itu tanda bahagia. Betul. Patut kita tanda bahagia. Cik Roslan, mungkin Cik Roslan boleh kongsikanlah juga. Bila kita cakap tentang kadang-kadang ada setengah orang tu dia menyembunyikan perasaannya dengan melakukan perkara-perkara yang kelakar supaya orang tak tahu apa sebenarnya yang dirasa dipendam dalam hati. Adakah ini sebenarnya bagus dalam konteks hubungan rumah tangga ataupun macam mana kita nak memastikan bahawa setiap perasaan itu boleh dikawal dalam mengharmonikan lagi hubungan rumah tangga bersama. kita. Ya. Baik, biasanya kalau dalam konteks-konteks tertentu ada benda-benda yang kita kongsi, ada benda kita tak kongsi dengan pasangan kita. Sebab kita tahu pasangan kita. Macam saya biasa cakap, di awal pertemuan kita dulu, kita tak tunjuk semua perkara. Kita tak tunjuk semua, kita tunjuk sikit-sikit, CP-CP je. Yang CP-CP tu pun nak berkenan dah, kan Acong kan? Dah orang dah berkenan dah. Apa kata kalau kita tunjuk semua itu yang pertama. Kemudian bila kita dah melalui perkahwinan tu bertahun-tahun dengan pasangan kita dan sebagainya, sikit sebanyak kita dah tahu macam-macam karakter dah keluar, macam-macam dia punya watak-watak belang sana sini dah tunjuk orang, sama ada kita ataupun pasangan kita. Jadi di situ akan sentiasa ada berlaku penyesuaian. Maknanya kalau satu pihak marah, jangan satu pihak lagi marah sama. Macam-macam cakap lah. Kalau macam tadi dia bila dia marah, satu floor mungkin nak join sama, apa benda saya tu nak beritahu ni kan, contohlah dia tengah ngafal skrip drama ke ataupun dia memang nak share dengan jiran ke apa yang berlaku kat rumah dia, contoh. Kemudian bila dalam situasi seperti itu, sebaik-baiknya Nabi pun dah pesan, sebaik-baik antara kamu adalah orang yang mampu menahan marah. Okay? Kita boleh marah, kita boleh tunjukkan, tapi impak selepas kita marah itu yang kita tak sanggup nak tengok. Kita tak sanggup nak tengok pasangan kita mungkin memendam, merajuk rasa 2-3 hari tak nak tengok muka kita pun dia tak nak tengok. Kan? Masak pun orang nak suka hati awak nak makan apa. Contoh, kalau keluar dialog-dialog macam itu, kita faham situasi itu agak-agak tak cantik. Tapi suami yang baik, yang matang, dia akan cari jalan-jalan macam mana nak link balik benda-benda yang agak tak elok tadi tu. Tapi macam saya juga selalu sebut, rumah tangga mana yang tak ditimpa laut mana yang tidak bergelora, rumah mana yang tidak ditimpa hujan, akan ada benda-benda seperti itu. Tapi kematangan kita akan memastikan macam mana benda itu dapat diurus dengan baik. Justru benda-benda lawak ni tadilah yang akan dapat menceriakan balik situasi kita dan sebagainya. Sebab tu kalau ingat dalam sebuah lagu yang Suami Miao Hassan, dia kata apabila isteriku tertawa kan, apabila isteriku tertawa. Mana tawa seorang isteri tu menceriakan kita sebenarnya kan. Tapi kadang-kadang dia nak tahu susah, tapi bila sekali-sekali dia tahu, ya Allah, bahagianya kita Tuhan saja yang tahu. Itu dia. Saya ingat lagi Cik Roslan pernah kongsikan dengan kita di studio macam mana Cik Roslan bercinta dengan isteri, tulis surat kan Cik Roslan kan? Alamak, sweetnya. Okey, saya ingat lagi tu. Okey, sebenarnya banyak kita nak kongsikan, tetapi saya kira dalam tempoh masa yang singkat ini banyak dah perkongsian diberikan oleh Acong, Maria dan juga Cik Roslan sebenarnya yang kita harapkan serba sedikit dapatlah anda penonton-penonton ini jadikan manfaat, buka mata dan juga minda kita. Untuk yang baik itu kita jadikan tauladan, yang buruk itu kita jadikan sempadan kan. Apa yang dikongsikan Acong kita boleh ambil sikit lah, apa yang dikongsikan Maria juga berperanan sebagai seorang isteri kita boleh ambil dan contohi. Kita nak ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita hari ini, terhibur kita, menceriakan hari Jumaat kita. Terima kasih lagi sekali kepada Acong, Maria dan juga Cik Roslan yang sememangnya rakan siaran saya sangat terhibur. Jadi kami harapkan anda penonton-penonton di rumah juga cukup terhibur dan kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti Fatin akan bersama-sama dengan anda untuk kongsikan sesuatu yang menarik. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini.